Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah Yasin. Alhamdulillah kita sampai ayat yang ke-58. Allah menceritakan tentang balasan kepada manusia setelah berlakunya kiamat, setelah berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Dan Allah bagi tahu manusia ketika itu terbagi kepada dua golongan sahaja. Adapun golongan yang pertama, ashabul jannah, iaitu ahli syurga, penghuni syurga. Dan Allah dalam ayat ini Allah tak sebut apakah amalan mereka yang menyebabkan mereka layak menjadi ahli syurga. Tapi Allah sebut di ayat yang lain. Termasuklah contoh dalam surah Wal Asri innal insana lafi khusr. Amalan yang menyebabkan manusia menjadi ahli syurga ialah amanu, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, wa amilus solihat, dia beramal soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, dia menyampaikan kebenaran dan hasilnya ada ujian. Maka wa tawasau bis sabri, mereka bersabar. Jadi dalam surah Yasin Allah tak sebut apakah amalan ahli syurga, cuma Allah bagi tahu balasannya. Apa dia balasan ahli syurga? Fi syughulin fakihun. Apa dia syughulin? Kalau saya sibuk dalam masyarakat, ana mashghulun. Ana mashghulun, mana saya disibukkan. Dengan apa? Tak kiralah sama ada dengan dunia ke ataupun dengan akhirat. Tapi kalau fi syughulin, maksud dia penghuni syurga sentiasa sibuk. Sibuk dengan apa ni? Sibuk dengan nikmat dalam syurga. Dan sibuk dalam syurga tidak penat, tidak letih sebagaimana sibuk di dunia. Kalau sibuk di dunia pasti penat. Kalau sibuk dengan solat pun penat, sibuk dengan urusan dunia pun penat. Tapi sibuk di syurga, fakihun, seronok. Dan apa lagi balasan kepada ahli syurga? Hum wa azwajuhum, mereka sentiasa berada bersama pasangan. Pasangan tu sentiasa ada bersamanya, tak akan tua, tak akan sakit, tak akan mati, tak akan berpisah, tak akan bercerai selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, fi zilalin, berada bawah bayangan, maknanya cuacanya, suasananya sentiasa sejuk dan nyaman. Bukan sekejap sejuk kemudian panas, tak. Fi zilalin. Kemudian cara mereka duduk juga menunjukkan mereka tu berada dalam nikmat, iaitu alal araiki muttaqiun, mereka duduk di atas pelamin yang bertahtakan permata-permata. Dan cara mereka duduk pula ialah muttaqiun. Apa dia? Bersandar, menunjukkan orang yang tidak ada masalah dan sentiasa gembira. Apa lagi balasan kepada ahli syurga? Lahum fiha fakihah, bagi mereka pula apa saja jenis buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan apa saja yang mereka minta. Nak minta apa, bila-bila masa, nak minta banyak ke sikit ke, semua dapat. Dan kemuncaknya ialah salamun
ucapan daripada Tuhan Rabbul Alamin ialah ucapan yang paling menggembirakan ahli syurga, iaitu salamun, menunjukkan ahli syurga akan sentiasa selamat dan bahagia sampai bila-bila, tidak ada penghujungnya. Sebab yang mengucapkan salam ialah orang yang memberi salam. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ucapan salam tu daripada siapa? Rabbir Rahim, daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Kenapa Tuhan sebut Rabbir Rahim? Ucapan tu Tuhan tak kata salamun minallah, salam daripada Allah, tapi Tuhan sebut mir Rabbir Rahim. Kenapa? Apa rahsia dia? Apa maksud yang tersirat? Kenapa tak sebut daripada Allah? Salam daripada Allah, salam daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Beza tak? Kita tulis surat pada anak kita, kat bawah sekali kita tulis apa? Salam daripada sebut nama kita, ataupun salam daripada bapa yang penyayang. Yang mana sedap dengar? Bapa penyayang kan? Jadi Tuhan sebut salamun qaulan mir Rabbir Rahim. Tuhan nak bagi tahu kamu boleh dapat selamat dan sejahtera dalam syurga, dapat nikmat yang berterusan sebab apa? Bukan sebab amalan kamu. Bukan sebab amalan kamu. Kalau ikut amalan kamu, dia tapis-tapis mungkin dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun je. Dan memang tak layak masuk syurga. Sebab syurga selama-lamanya. Tapi sebab apa kamu dapat masuk syurga? Sebab rahmat Allah yang bersifat rahim. Nabi sebutkan dalam hadis. Apa dia Nabi sebut hadis tu? Lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun akan masuk syurga bi'amalihi, dengan amalannya. Tak ada seorang pun. Kalau dengan amalan, seorang pun tak layak masuk syurga. Habis masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Sebab tu Tuhan kata salamun qaulam mir Rabbir Ar-Rahim. Tuhan tak kata salamun minallah. Nak bagi tahu, nak bagi isyarat kamu dapat nikmat yang berterusan dan tidak ada penghujung sebab rahmat Allah, bukan sebab amalan kamu. Okey. Habis cerita golongan pertama. Sekarang golongan yang kedua dan juga golongan yang terakhir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wamtazu. Apa dia wamtazu? Apa dia? Asal perkataan apa dia? Maza. Bukan Dr. Maza. Maza. Daripada maza keluar perkataan mayyaza. Daripada perkataan mayyaza keluar perkataan mumayyiz. Daripada tiga ni yang mana satu kita biasa dengar? Mumayyiz kan? Dah jadi bahasa Melayu. Apa makna mumayyiz? Kita pernah tak mumayyiz? Pernah mumayyiz? Kau tak pernah? Kalau tak pernah mumayyiz, tak wajib solat lah. Sebab tak tahu beza apa lagi. Apa makna mumayyiz? Apa dia mumayyiz? Apa dia? Boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berapa umur dia? Mumayyiz, berapa umur dia? 10. Kalau akil balik? Berapa? 15. Dia kalau akil balik wajib solat. Kalau mumayyiz
Tak wajib. Jadi memayyiz ni biasanya 7 tahun. 7 tahun. Ha. Budak kalau umur 7 tahun dia hafal Quran, dia boleh jadi imam tak? Boleh. Walaupun belum akil balik. Okey. Jadi kalau mazah beza, mayyaza dia membezakan, memayyiz orang yang dapat membezakan. Jadi imtazu daripada perkataan maza. Boleh. Apa kaitan wamtazu dengan maza ataupun memayyiz? Kalau memayyiz dapat membezakan antara yang baik ataupun buruk. Kalau wamtazu, bezakan diri kamu dengan orang beriman. Maksud dia apa dia? Asingkan diri kamu. Sebab kat dunia, kita boleh tak orang kafir duduk tak sekali dengan orang Islam? Kan? Betul kan? Kadang-kadang kita duduk majlis orang kafir, kadang-kadang kita duduk kedai orang kafir. Dia jadi bos kan? Yang pekerjanya Melayu. Kadang-kadang dalam masjid pun ada orang kafir. Kadang-kadang kita tak dapat beza. Itu di dunia. Tapi di akhirat Tuhan kata apa? Peringkat awal setelah ditiup sangkakala, yang kedua, peringkat awal semua keluar daripada kubur. Campur semua. India, Melayu, Cina, Islam, kafir, semua bercampur. Bila dah bercampur, Tuhan kata apa? Wamtazu, dan berpisahlah. Oleh kamu al-yaum, hari ini. Hari apa ni? Hari kebangkitan. Siapa ni? Tuhan bercakap dengan siapa ni? Ha? Ada ayyuha kan dalam Quran? Ada kan? Ha? Ada. Jadi apa dia? Wahai mujrimun. Mujrimun ialah orang yang melakukan dosa. Wahai orang-orang dosa. Okey. Jadi kalau ahli syurga, Tuhan sebut nikmat macam-macam. Pertama, fi syughulin fakihun, sibuk dengan nikmat sampai lupa dah pada orang lain, lupa pada kawan, lupa pada ahli neraka. Duduk pula bersama pasangan, makan buah-buahan yang enak, apa saja dia nak dapat. Tapi bila orang kafir, Tuhan kata apa? Tuhan tak sebut pun azab. Tuhan kata apa? Wamtazu, asingkan diri kamu. Kamu pergi sana. Kamu buat dosa kan? Pergi duduk sana. Itu pun adalah bentuk azab. Kalau saya kata, Hafiz, keluar duduk sana. Awak tak layak duduk sini. Ada rasa tak? Ada rasa? Itu bentuk penghinaan. Allah nak menghina siapa ni? Al-mujrimun. Sekarang kamu tak layak duduk bersama orang beriman. Mungkin orang beriman masa kat dunia pekerja kepada orang kafir tu, orang kafir jadi bos. Tapi di akhirat besok Tuhan kata apa? Kamu pergi duduk sana. Yang ni walaupun miskin dia beriman, duduk sini. Mulia. Boleh? Dan Tuhan sebut mujrimun. Tuhan tak kata al-kafirun. Kenapa? Itulah tadabbur. Tadabbur ialah kita kaji sampai tahap kenapa Tuhan tak guna perkataan kafirun. Faham soalan? Jawapannya? Bila sebut orang kafir tak termasuk orang Islam. Bila sebut mujrimun termasuk orang Islam. Satu. Yang kedua, Tuhan nak beritahu apa dia? Orang
Yang berdosa macam tu, yang kafir lagi. Ada satu poin yang lagi penting lagi. Mujrimu makna orang yang buat dosa. Tuhan nak bagi tahu apa dia? Punca manusia hina ialah dosa. Bukan miskin, bukan hidup merempak kat dunia, tak. Punca manusia hina dan dihina oleh Allah di akhirat ialah puncanya dosa. Bukan kerana dia miskin, bukan kerana dia bodoh, bukan kerana dia orang kampung, bukan kerana dia orang asli, bukan kerana dia duduk kawasan pendalaman, bukan kerana kerja dia goreng pisang je, ya. Kerja dia jual apa? Kerja dia kutip sampah je, kan? Tak. Kat dunia nampak hina, tapi sebenarnya di akhirat yang menyebabkan manusia hina ialah sebab buat dosa. Maka pengajarannya apa dia? Kalau tak nak dihina oleh Allah, jangan buat dosa. Dan kalau buat dosa, teruslah bertaubat. Sebab itulah Allah sayang pada kita. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan keampunan. Allah tak nak kita masuk dalam mujrimun. Boleh? Jadi nikmat yang paling besar bulan Ramadan apa dia? Nikmat yang paling besar bulan Ramadan. Keampunan ke raya? Betul, keampunan. Mana seronok? Allah ampun ke penyimpan maha besar raja-raja Isytihar raya? Mana lebih ceria muka tu? Raya. Kalau raya mana mujrimun? Dia orang beriman, bila nak sebut raya, dia tak seronok. Kenapa? Bulan depan dah tidak ada lagi keampunan Allah sebagaimana bulan Ramadan. Sebagaimana para sahabat, bila akhir bulan Ramadan mereka sedih dan menangis. Okey? Boleh tak kita berdoa supaya jangan penyimpan maha besar raja-raja mengisytiharkan raya tahun ni? Sebab apa? Tak seronok. Okey? Kemudian biasa kita baca ayat Quran. Kalau ayyuha, sebelum ayyuha ada apa? Biasa ayat Al-Quran. Apa dia? Ya kan? Boleh sebut ayat lain yang ada ya. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum, kan? Tapi di sini tak ada ya. Perasan tak? Cuba tanya yang baca Yasin 50 tahun. Perasan tak ada ya? Sebab apa tak ada ya? Pandai Haji Ismail. Ya ni panggilan untuk tanda sayang, tanda suka. Tapi bila Allah tak suka, Allah tak panggil ya je. Allah buang ayyuha je, tak ada ya. Boleh? Macam kita lah, kalau panggil orang yang kita suka, wahai anakku. Tapi kalau masa geram tu panggil apa? Hei, anak siapa ni? Tak, ya ayyuhal kafirun ada, tapi masa tu Tuhan panggil bila tu? Masa kat dunia. Masa kat dunia Tuhan nak lagi mereka tu beriman. Betul kan? Sebab itulah bila kafir, kalau umat Nabi Muhammad Allah tak turunkan azab, Allah bagi peluang lagi, bagi peluang. Betul? Dan berapa ramai orang kafir yang beriman. Tapi di akhirat ada peluang lagi tak mereka nak beriman? Dah tak ada dah. Jadi ini panggilan di hari kiamat. Okey. Kemudian Tuhan tak sebut dah apa azab orang-orang kafir. Sedangkan nikmat ashabul jannah banyak tak Allah sebut sebelum ni? Banyak. Fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Tapi untuk orang mujrimun Tuhan tak sebut. Bukan makna tak penting, tapi Tuhan sebut dalam
ayat dan surah yang lain. Boleh? Ha? Apa dia? Terjemahan apa? Dia tengok terjemahan bahasa Al-Quran, dia terjemah apa? Wahai juga. Tapi dalam bahasa Arab bezalah, ada ya dengan tak ada beza. Cuma orang Melayu semua terjemah wahai, termasuklah saya. Okey. Kemudian Tuhan beritahu, tengok sayangnya Tuhan kepada hamba dia. Tuhan beritahu pada sebab kenapa kamu boleh jadi mujrimun? Ha? Kenapa kamu boleh jadi mujrimun? Aku tak pernah zalim pada kamu. Apa bukti Allah tak zalim pada ni mujrimun? Apa bukti Allah tak zalim? Apa bukti? Alam ahad. Apa dia? Ini A ni soalan. Kalau nak terjemah satu-satu A, makna dia adakah? Lam? Tidak. Ahad. Aku berjanji. Kalau kita belajar bahasa Arab lah, ahad ni fa'il apa? Fa'il apa? Mudhari'. Apa tanda dia? Apa dia? Hamzah kan? Kalau fi'il madhi ahida, ahidtu, aku telah berjanji. Ini fi'il madhi. Bila fi'il madhi terjemah telah. Kalau fi'il mudhari' terjemah apa? Ha? Sedang ataupun akan. Tapi ni perjanjian Allah dengan anak Adam dah berlaku ke belum? Ha? Dah. Kalau dah, kenapa Tuhan guna fi'il mudhari' yang menunjukkan sedang ataupun akan? Kenapa Tuhan tak guna fi'il madhi yang menunjukkan telah lepas? Okey. Saya nak sebut rahsia bahasa Arab sikit. Alam nashrah. Okey. Ini surah apa ni? Ha? Insyirah. Cuba terjemah. Ha? Apa dia? Apakah lam? Tidak. Nashrah? Kami? Syarah, daripada syarah. Kami lapangkan. Laka? Untuk engkau. Sadrak? Dada engkau. Dada engkau sadrak. Kalau dadaku? Ha? Apa dia? Sadri. Biasa baca tak? Rabbi syrah li sadri. Okey. Sekarang Tuhan nak bagi tahu apa dah? Kami sedang ataupun kami akan lapangkan hati engkau ataupun kami telah lapangkan. Sebelum ni hati Nabi Muhammad lapang tak? Sebelum turun Al-Quran. Ha? Lapang ke tak? Tak. Bila telah lapang? Setelah turun Al-Quran. Masa turun ayat ni, Quran dah turun tak? Masa turun ayat ni, Quran dah turun tak? Turunlah ni ayat Quran ni. Jadi kalau dah turun, mana Allah dah lapangkan ataupun sedang lapangkan? Ha? Apa dia? Sudah. Kalau sudah, kenapa Tuhan guna fi'il mudhari'? Nashrah ni fi'il mudhari'. Kalau fi'il madhi apa dah? Syarahna. Syarahna, kami telah lampaikan. Okey, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kalau fi'il mudhari' sebelum dia lam, makna dia apa dia? Makna dia menjadi macam ni. Qad syarahna. Terjemahan dia, sesungguhnya kami telah lapangkan. Walaupun ni fi'il mudhari', tapi bila fi'il mudhari' sebelum dia lam, menunjukkan kami telah lapangkan. Faham? Ayat ni pun sama. Walaupun ini fi'il mudhari', tapi sebelum dia
lam, maka makna dia ni. Jadi kena tambah satu lagi. Adakah tidak aku telah berjanji. Faham? Baru betul makna dia. Tidakkah aku telah berjanji ilaikum? Apa dia ilaikum? Ilaikum, kepada kamu. Siapa kamu ni? Siapa dia? Ni, mujrimun. Ya Bani Adam, wahai anak. Bani ni apa dia? Seorang ke ramai? Ramai. Sama juga Bani Israel kan? Kalau Bani Israel anak-anak, siapa Israel? Nabi Yaqub. Wahai anak-anak, anak cucu Adam. Faham? Jadi Tuhan cakap ni kepada mujrimun di akhirat besok. Tuhan kata apa? Macam mana kamu boleh buat dosa? Dulu kan kita ada perjanjian. Apa dia? MOU. Dulu kita ada perjanjian. Apa perjanjian dia? Apa perjanjian Tuhan dengan manusia? Alla ta'budu syaitan, agar tidak ta'budu, kamu menyembah syaitan. Okey. Apa makna syaitan? Siapa ke syaitan? Siapa kena syaitan? Siapa kena syaitan? Hafiz, kena tak syaitan? Siapa boleh bagi definisi syaitan? Bahaya ni kalau tak kena syaitan ni. Apa dah Ismail? Makhluk yang menggalakkan kerusakan. Oh, dia menggalakkan. Kalau dia tak menggalakkan, bukan syaitan lah. Dia syaitan daripada perkataan apa? Daripada Syatana. Apa makna syatana? Ba'uda. Apa makna ba'uda? Jauh. Ba'uda mana telah jauh. Jadi syaitan daripada perkataan syatana. Makna dia ba'uda, telah jauh. Kenapa syaitan dinamakan syaitan? Sebab dia jauh daripada rahmat Allah. Kenapa jauh? Sebab dia sentiasa mengingkari perintah Allah dan sentiasa menyuruh makhluk Allah melakukan kejahatan. Boleh? Jadi syaitan makna dia semua makhluk Allah yang jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, sebab dia mengingkari perintah Allah. Yang kedua, sebab dia sentiasa menyuruh kejahatan, maka dia adalah syaitan. Sama ada dia jin ataupun manusia. Boleh? Jadi kata ulama, syaitan dalam ayat ni bukan jin sahaja, tapi termasuk manusia. Kawan kita ajak pergi tengok wayang, solat tak lagi. Kawan kita syaitan ke orang? Dia pergi tengok wayang, tak solat lagi. Jadi kawan kita syaitan ke orang? Dua-dua. Iaitu syaitan daripada kalangan manusia. Tapi kita duduk sorang-sorang, tak solat, terfikir nak pergi tengok wayang, kita pun pergi. Masa tu siapa suruh kita tengok wayang?
Syaitan juga, tapi syaitan daripada kalangan jin. Boleh? Dah masuk Zuhur, tiba-tiba suami kita ajak pergi kenduri dulu. Suami kita masa tu orang ke syaitan? Cakap kurang sikit. Suami kita masa tu syaitan. Betul? Betul? Panggil lah kalau berani. Dia orang kita dah faham syaitan ni jin saja, salah. Minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejahatan kepada manusia daripada jin dan manusia sendiri. Boleh? Jadi nak kenal syaitan macam mana? Nak kenal syaitan macam mana? Tengok dia suruh apa. Dia kata masa kita ambil makanan, ambil banyak sikit. Syaitan lah tu. Bila tumpah, kita nak kutip kan? Dia kata apa? Tak payah kutip, kotor. Syaitan lah tu. Sebab Nabi suruh kutip tak? Nabi suruh kutip. Bila makan ataupun minum tangan kiri, syaitan lah tu. Boleh? Bila kita solat, dia melintas. Syaitan lah tu. Walaupun dia adalah suami kita. Abang jadi syaitan lah tadi. Bila pula ni? Masa saya solat, abang melintas. Syaitan. Boleh? Baca tak baca makan tak baca bismillah, syaitan. Okey. Jadi sekarang dia kena syaitan. Dah. Yang melewatkan solat, syaitan ke orang? Syaitan. Jadi sekarang banyak syaitan ke banyak orang? Apa dia? Perangai syaitan. Apa dia? Tak, kenapa perangai syaitan? Perangai syaitan. Syaitan siapa dia? Syaitan, jin ataupun manusia. Kalau syaitan daripada kalangan jin, nak kata perangai apa? Perangai manusia lah. Perangai manusia. Manusia yang engkar perintah Allah, syaitanlah dia. Bukan perangai syaitan. Dia adalah syaitan. Okey. Jadi perjanjian manusia dengan Allah pada jangan sembah. Tengok Tuhan guna perkataan apa ni? Ta'budu. Tengok Tuhan guna perkataan ibadat. Sepatut Tuhan guna perkataan apa? Ikutkan. Jangan ikut syaitan. Tapi Tuhan tak guna perkataan ittabi'u. Ikut. Tuhan guna perkataan ta'budu. Kenapa? Tadabburnya apa? Faham tak soalan? Kenapa Tuhan guna perkataan ta'budu? Tuhan tak guna perkataan alla tattabi'u. Jangan ikut. Haji Ismail. Sebab menyembah. Kalau sebut menyembah syaitan, apa maksud menyembah syaitan? Adakah buat macam ni? Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu ibadat makna apa? Ibadat ialah ikut dan patuh. Ibadat dalam bahasa Arab ialah al-khudu' wa tazallul, ikut dan patuh. Jadi bila kita ikut siapa saja, sebenarnya kita sedang beribadat kepada dia. Tak payah kita sembah patung, tak payah pergi masuk hutan sembah jin, tak payah. Kita ikut je perbuatan jin. Jin kata buat maksiat, kita buat maksiat. Sebenarnya kita sedang beribadat kepada jin. Boleh? Dan di sini juga Tuhan nak bagi tahu ibadat ni, ibadat bukan solat saja, bukan puasa saja, bukan sedekah saja, bukan rokok, bukan sujud saja, tapi ibadat juga ialah ikut nafsu, ibadat. Ikut syaitan, ibadat.
Kita buka paip kuat kan masa berwuduk. Ibadat tak? Ha? Masa berwuduk kita buka paip kuat macam paip bocor. Masa tu kita sedang beribadat tak? Ya. Tapi ibadat pada siapa? Syaitan. Masa kita makan ambil banyak tapi tak habis, tinggal macam tu je. Itulah kebiasaannya. Kita sedang beribadat tak? Ya. Bukan makna solat saja ibadat. Dan ibadat kita kepada syaitan. Ha? Apa dia? Kalau menyembah? Menyembah kan ikut dan batuk. Ha. Tapi saya tadi abang tak guna perkataan ikut. Tapi kalau bukan ikut tu memang secara tak langsung kita tak. Kalau tuan guna perkataan ikut, tak nampak itu adalah ibadat. Faham? Tuhan nak beritahu, kamu ikut je sebenarnya itu adalah ibadat. Maka tuan guna perkataan ibadat. Faham? Kalau kita kata ikut, itu bukan ibadat. Tak, sebenarnya itu dah ibadat. Faham? Okey? Kita duduk bersembang sampai tengah malam kan dengan kawan. Sembang je sampai pukul 1. Kita sedang beribadat tak? Ibadat. Sebab apa kita ikut? Ikut siapa? Ikut kawan ataupun ikut nafsu. Maka ketika itu kita sedang beribadat. Jadi kalau orang tanya, kenapa balik lambat? Pergi ibadat. Ibadat apa ni? Ikut kawan. Ibadat lah tu. Ibadat ikut. Okey? Okey. Kenapa tuan kata, kenapa ada perjanjian ni? Kenapa ada perjanjian? Jangan sembah syaitan. Jangan ikut syaitan. Kenapa? Tuan bagi tu sebab. Innahu, sesungguhnya, sebabnya, sesungguhnya dia tu siapa dia? Syaitan. Sama ada orang atau jin. Lakum, bagi kamu adalah aduwun, musuh. Bukan setakat musuh tapi mubin, yang nyata. Okey, pertama sekali kita bincang ni lakum. Cuba tengok perbezaan antara dua ayat ni. Innahu aduwun lakum. Satu lagi, innahu cuba tengok perbezaan. Yang atas innahu aduwwun lakum. Cuba terjemah. Sesungguhnya dia musuh bagi kamu. Yang bawah, sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh. Ada beza tak? Yang mana satu ayat Quran? Ha? Yang bawah. Yang mana satu ayat saya? Yang atas lah, sebab dua je kan. Ha? Okey. Apa perbezaan antara dua ayat ni? Tadabbur. Tuhan suka kita berfikir untuk faham ayat dia. Dan Tuhan cukup tak suka bila berfikir nak makan apa besok. Bahasa Arab rahsia dia. Kenapa lakum didahulukan? Kalau lakum di belakang, makna dia lain. Ha? Cuba perhati maksud dia. Sesungguhnya dia musuh bagi kamu. Yang bawah, sesungguhnya dia bagi kamu, untuk kamu adalah sebagai musuh. Dah nampak dah beza? Sesungguhnya dia musuh untuk kamu. Yang bawah, sesungguhnya dia untuk kamu adalah musuh. Ha? Yang atas apa dah?
Boleh banyak lagi. Yang bawah? Sebenarnya Tuhan nak bagi tahu syaitan dengan kamu ni kerja dia satu je. Musuh. Dia diciptakan khas untuk kamu sebagai musuh. Dia diciptakan khas untuk kamu sebagai musuh. Mana kerja syaitan daripada pagi sampai malam, daripada mula lahir sampai ke mati, kerja dia bermusuh je. Yang bawah tak, yang atas tak. Ayat di atas, dia musuh bagi kamu. Mungkin hari ni dia musuh, minggu depan dia jadi kawan. Faham? Saya kata Ismail musuh saya. Dengan Ismail bagi saya memang musuh. Beza tu. Ismail musuh saya mungkin bulan ninja, bulan depan dia berdamai, dia jadi baik kawan saya. Tapi kalau Ismail bagi saya memang musuh. Dia 24 jam bila-bila masa sampai mati akan jadi musuh saya. Faham? Jadi Tuhan nak beritahu apa di sini? Syaitan ni ada tak kerja lain? TM ke TMB ke? Ada. Dia kalau masuk universiti, ada tak kos syaitan masuk kos IT, bahagian medik ada? Tak ada. Dia ada satu jabatan je. Jabatan apa dia? Permusuhan. Permusuhan dengan siapa? Manusia. Satu universiti, satu jabatan, satu kerja. Faham? Syaitan tak semua. Yalah, kalau dia bersifat syaitan sampai bila-bila lah. Kalau manusia dia bertaubat. Syaitan ni selagi mana dia bersifat syaitan, itulah kerja dia. Tapi ada tak syaitan, jin yang jadi syaitan kemudian dia masuk Islam? Ada tak? Ada. Bila dia masuk Islam, hilanglah sifat syaitan. Yang Tuhan kata sentiasa bermusuh ni siapa dia? Syaitan. Tuhan tak kata jin. Faham? Selagi mana dia bersifat syaitan, pagi petang siang malam dia akan bermusuh dengan kamu. Bila dia beriman, habis. Faham? Ya. Selagi mana dia ada sifat syaitan, dia akan bermusuh 24 jam. Boleh? Boleh, ha? Jadi Tuhan nak bagi tahu sesuatu. Apa dia? Kalau kerja dia pagi petang siang malam nak tipu kamu, nak rusakkan kamu, nak sesatkan kamu, patut tak kamu leka, kamu tidur, kamu buang masa? Patut tak? Tak patutlah. Tak patut. Pernah tak syaitan rehat? Penat sangat tipu kita, tak berjaya juga, tak apalah, kita cutilah pergi ke Beijing sekejap. Ada? Tak ada. Pernah tak syaitan sakit, demam, masuk hospital seminggu, sebab apa? Jantung. Tak ada. Itu makna lakum aduwwun. Okey, boleh. Kemudian kenapa Allah bagi tahu ni? Setelah Allah bagi tahu, wahai orang yang berdosa, asingkan diri kamu daripada orang beriman. Kamu sangat tak sesuai berada bersama orang beriman. Pergi jauh. Kalau bahasakan sahabat dah, berambus. Kan? Kemudian Tuhan bagi tahu, kan dulu aku dah janji. Kenapa Tuhan bagi tahu tu? Pasti ada sebab, kan? Kenapa Tuhan bagi tahu? Mana Tuhan nak bagi tahu dia ni tak pernah zalim pada hamba-Nya. Dah ada dah perjanjian, dah tanda tangan dah. Tiba-tiba kamu ikut juga, kamu memang zalim. Itu pilihan kamu. Aku tak zalim sedikit pun. Mana Allah nak bagi tahu, aku ada alasan untuk azab kamu. Sebab apa? Kita dah ada perjanjian. Tapi kamu pun dah faham, kamu pun tahu, tapi kamu masih pilih untuk ikut syaitan. Boleh? Sebab itulah bila ahli neraka masuk neraka, dia kata apa? Dia salahkan siapa? Kat dunia, dia salahkan takdir. Dia salahkan ustaz. Ustaz, kenapa dah terlambat ke surau kami? Kenapa ustaz datang waktu kami dah pencen? Kan?
Dia salahkan takdir. Lepas pencen baru saya nak berubah. Macam-macam alasan dia kat dunia. Tapi bila di akhirat, dia salahkan siapa? Dia salahkan? Boleh bagi ayat Quran. Orang yang tak beriman, bila dimasuk dalam neraka, sedikit pun dia tak salahkan Allah. Dia mengaku itu kesalahan dia. Boleh tak bagi satu ayat? Ayat ni yang saya tanya ni, biasa kita baca ni. Saya baca terjemahan, lepas tu sebut ayat. Ataupun saya bagi ayat, terjemah ayat tu. Apa dia ayat dia? Jikalau dulu kami mendengar ataupun kami berakal waras, pasti kami tidak menjadi penghuni neraka sa'ir. Ayat apa? Kalau dulu kami mendengar dan kami ikut ataupun kami berakal waras, pasti kami tak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Okey, saya bagi ayat pula. Boleh sambung je lah, ada ni. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat ni kalau kita selalu baca dan faham, kita boleh sebut. Surah apa ni? Surah Yasin ke surah Jin? Surah apa, Hafiz? Siapa yang tak tahu, dia jarang baca. Surah Al-Mulk. Sepatut surah ni kita baca seminggu sekali ke sekali sebulan? Setiap malam. Bila? Setiap kali sebelum tidur. Apa kelebihan dia? Mani'ah min azabil qabri, penghalang daripada azab kubur. Siapa yang tak baca surah Al-Mulk setiap kali sebelum tidur, memang dia dapat jaminan daripada Allah tak ada azab kubur untuk dia. Betul? Sebab apa? Nabi baca tak? Nabi selamat daripada azab kubur. Selamat, tapi Nabi baca. Jadi kalau kita yang tak ada jaminan selamat tak baca, ada masalah. Okey, Tuhan kata apa? Jikalau. Ini cerita ashabus sa'ir. Kunna, dulu adalah kami, nasma'u, kami dengar dan patuh. Au na'qilu, kami berakal. Tengok, sekarang ke akhirat dia mengaku dia bodoh, dia tak ada akal. Kalau dulu kami berakal, ma kunna, tidaklah kami fi ashabi as-sa'ir, pasti kami tidak dalam kumpulan penghuni neraka. Jadi dia salahkan siapa? Diri sendiri. Inilah sebab dia dah ada perjanjian dah dengan Allah. Okey? Kenapa Tuhan sebut ni? Jangan sembah syaitan, sebab dia musuh yang nyata. Kenapa Tuhan sebut? Sebab peliklah bila kita ikut musuh, satu benda yang pelik, tak masuk akal. Ada tak dalam hidup kita ikut musuh kita? Ada? Datuk Seri Najib ikut cakap Mahathir, ada? Tak ada. Kalau dia ikut tu pelik tu. Ataupun Dr. Mahathir ikut cakap Najib. Delete nanti ya.
Jadi pelik. Kalau kita ikut musuh pelik. Tapi sebenarnya tiap hari berlaku benda yang pelik. Apa dia? Manusia ikut musuh. Bukan setakat musuh, tapi musuh yang mubin. Apa makna mubin? Apa maksud musuh yang nyata? Apa dia? Musuh yang nyata ni maksud dia ialah dia hari pertama Tuhan laknat dia, hari pertama dia dah mula kerja menyesatkan manusia. Dan orang pertama yang dia sesat siapa dia? Bukan JKK, ketua bahagian. Siapa dia? Nabi Adam. Bukan orang calang-calang dia tipu. Bila tu? Hari pertama lagi dia kena laknat, terus dia jalankan kerja dia. Dan siapa dia? Nabi. Dia tak kira siapa. Kenapa tu? Sebab pemusuhannya sangat jelas kepada manusia. Maka Tuhan kata tak masuk akal kamu ikut musuh yang sangat-sangat jelas permusuhannya. Boleh? Kemudian Tuhan kata apa? Wa'anik budu ni. Dan wa'anik budu ni, dan sembahlah, ataupun apa dia? Sembah ni bahasa yang bukan salah tapi kurang manis lah. Wa'anik budu ni, dan beribadatlah padaku. Beribadatlah kepada aku. Haza, kenapa? Ibadat ini adalah siratun. Sirat apa makna? Tak, bukan jalan saja. Kalau jalan saja Tuhan guna perkataan apa? Tariq. Tariq pun jalan juga kan? Apa beza? Sirat dengan tariq. Tariq ni, yang sempit pun dia panggil tariq, yang luas pun dia panggil tariq. Tapi kalau sirat, pertama luas, yang kedua rata. Faham? Itu makna sirat dalam bahasa Arab. Kenapa Tuhan nak bagi tahu sirat tu? Sebab Tuhan nak bagi tahu siapa saja masuk Islam, macam kita masuk jalan yang luas. Bila jalan luas, ada 10 lain, macam mana perasaan kita? Rasa apa? Rasa lapar je kan? Dibanding dengan jalan sempit, kereta pula banyak. Itulah Islam. Bila siapa je masuk Islam, dia rasa lapar je. Boleh? Kemudian rata. Bila rata, kita berjalan pun rasa tenang je. Siapa yang tak tenang, makna dia belum masuk sirat. Dia masuk apa? Parit. Kalau masuk sirat, pasti tenang. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, tenang tak? Tenang, sebab sirat. Walaupun dalam perut ikan. Ashabul Kahfi duduk dalam gua, sirat tak? Sirat, sebab itulah boleh tidur 309 tahun walaupun tak ada tilam. Kita tidur atas tilam, aircon lagi, boleh tak tidur lama? Tak boleh kan? Ada seekor nyamuk dia tak boleh tidur. Kemudian sirat ni apa dah? Jalan luas. Kemudian satu lagi Tuhan tambah, mustaqim, yang lurus. Bila Tuhan tambah lurus, bukan semua sirat tu lurus. Faham tak? Sirat ni luas dan rata je, bukan semestinya lurus. Maka Tuhan tambah satu lagi. Sirat yang luas, yang rata ni, tambah satu lagi apa dah? Lurus. Makna Tuhan nak bagi tahu sesuatu. Apa dia? Daripada perkataan mustaqim tu, Tuhan nak bagi tahu sesuatu. Bila jalan tu lurus, apa kebaikan dia? Cepat sampai.
Kenapa cepat sampai? Sebab dia lurus. Tak ada belok kanan, tak ada belok kiri kan. Satu. Yang kedua, bila jalan lurus mesti tadi cepat sampai sebab lurus. Yang kedua, mesti sampai. Mesti sampai. Kalau jalan bengkok kan macam ni. Lepas tu pergi kanan, pergi kiri, sampai tak? Tak sampai. Boleh? Jadi kalau orang tanya, apakah siratal mustaqim? Yang kita pun selalu minta dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kan? Apakah siratal mustaqim? Senang jawapan dia, mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik. Itulah sirat. Semua perbuatan yang Allah reda, sirat. Dan semua perbuatan yang syaitan suka, bukan siratul mustaqim. Okey, kemudian Tuhan bagi tahu lagi, syaitan ni bukan setakat jahat. Musuh yang nyata, ada satu lagi. Tabiat buruk dia. Dan dia telah terbukti berjaya. Apa dia? Walaqad. Walaqad ni kalau kita jumpa dalam bahasa Arab, Tuhan nak taukid. Apa makna taukid? Tegas. Ada berapa penegasan di sini? Asal dia apa dah? Wallahi. Sebab tu kalau terjemah yang betul, demi Allah. Satu, taukid. Yang kedua, lam. Pasti. Yang ketiga, qad, sesungguhnya. Bila Allah tegaskan dengan tiga benda, menunjukkan apa? Cerita selepas ni sangat-sangat besar dan penting. Apa dia? Apa cerita besar dan penting ni? Sampai Tuhan bersumpah, demi Allah, pasti sesungguhnya. Apa dia? Adalla. Ia telah menyesatkan. Ia ni siapa dia? Syaitan. Dia telah menyesatkan minkum, dari kalangan kamu. Banyak mana dia sesatkan? Jibilan. Jibilan apa dia? Diterjemah macam tu, makhluk. Makhluk yang kathira, yang banyak. Kerja dia aduwwum mubin. Hasilnya apa dah? Dia telah menyesatkan musuh yang banyak. Okey, banyak ni kalau 100. Kalau 100, kalau banyak berapa yang syaitan telah sesatkan? Ada hadis sahih kan? Hadis kursi. Tuhan berkata kepada Adam, ya Adam, wahai Adam. Ada pun menyahut, labbaika wa sa'daik. Aku menyahut seruan engkau, wahai Tuhan. Apa dia? Tuhan kata apa? Akhrij min zuriyatika. Keluarkan daripada zuriat engkau. Apa dia? Min alfin. Daripada 1000. Keluarkan berapa? 999. Keluar ke mana? Ke neraka. Hadis sahih. Jadi Tuhan cakap pada Adam, keluarkan daripada zuriat engkau, daripada 1000 seramai 999 ke neraka. Jadi yang selamat berapa orang? Seorang. Jadi kesiran di sini sebenarnya maksud dia apa dah? Banyak ke majority? Majority. Inilah. Ini hadis sahih. Angkara siapa ni? Daripada 1000 seorang je selamat. Angkara siapa? Syaitan. Maka janganlah ikut syaitan. Betapa jahatnya syaitan sehingga berjaya menjahanamkan sebahagian besar manusia. Kenapa nak ikut dia?
Okey. Afalam takunu ta'qilun? Apakah tidak takunu kamu ta'qilun berakal? Kita dah belajarkan ini soalan ni. Soalan ada dua, istifham ada dua jenis. Pertama apa dia? Lupa dah? Soalan ada dua, istifham. Soalan dalam bahasa Arab istifham. Istifham, minta faham. Ada dua. Satu, hakiki. Yang kedua, majazi. Apa makna hakiki? Soalan nak minta jawapan, betul-betul nak minta jawapan. Awak nama apa? Itu soalan hakiki. Awak tinggal kat mana? Dah makan ke belum? Itu soalan hakiki. Yang kedua soalan majazi. Soalan majazi dia bukan nak jawapan, tapi ada tujuan lain. Boleh? Kenapa tak datang semalam? Itu soalan apa tu? Itu bukan hakiki, itu soalan majazi. Tujuan dia apa dah? Tujuan dia nak marah. Boleh? Okey, kita balik pada ayat ni. Afalam takunu taqilun? Apakah kamu tak berakal? Ada soalan tak? Ada. Soalan apa ni? Majazi. Apa tujuan dia? Tuhan nak marah, Tuhan nak cela, Tuhan nak kutuk. Siapa ni? Siapa? Tuhan nak cela siapa ni? Yang ikut syaitan. Kenapa Tuhan marah? Tuhan cela orang yang ikut syaitan. Sebab apa? Sebab apa Tuhan marah bila ikut syaitan? Sebab pertama dia musuh yang nyata. Yang kedua dia telah menyesatkan, memasukkan manusia ke dalam neraka yang paling ramai. Tiba-tiba kamu ikut. Betul-betul tak ada otak. Betul? Betul-betul tak ada otak. Saya bagi contoh. Ada pelajar ni, dia belajar sampai PhD. Ada doktor falsafah. Tapi dia dengar cakap budak yang tak lulus SPM. Budak yang tak lulus SPM cakap dia tak payah kerja je, kita zuhud je, kita merhati apa semua. Dia belajar sampai PhD bahagian agama. Tapi dia ikut siapa dah? Budak yang tak lulus SPM. Kita kata apa pada budak yang lulus PhD ni? Kita kata apa? Tak ada akal. Tak ada akal. Macam mana kamu boleh ikut budak yang tak lulus SPM? Kamu ada PhD. Subhanallah. Betul tak? Itu pun kita kata tak ada akal. Yang ni dia ikut siapa ni? Bukan tak lulus SPM. Dia ikut siapa ni? Musuh yang paling nyata dan terbukti telah menyesatkan ramai manusia. Tiba-tiba dia ikut. Ya Allah, tak ada akalnya kamu. Faham tak? Soalannya Allah nak menghina manusia yang sangat-sangat bodoh. Faham? Dan ramai tak yang ikut syaitan? Ramai tak yang ikut musuh? Ramai tak? Ramai. Yang solat lambat tu, afala takunu ta'qilun, tak ada otak ke? Siapa tu? Tan Sri. Tan Sri solat lambat, ada otak tak? Ada otak tak? Kenapa takut nak jawab? Takutlah pada Allah sahaja. Anak kita solat lambat, anak kita tak baca Quran 3-4 hari, dia ikut syaitan tak? Bila ikut syaitan, ada akal tak? Ada akal ke tak? Ustaz cakap baik-baik, anak saya 9A tau. Tak ada akal. Tuhan tak kata kamu dapat apa, kamu ikut je syaitan, tak ada akal. Boleh? Yang buka aurat tu, ada akal tak? Ada akal ke tak? Tak ada akal. Yang pakai seluar ketak tu, ada akal tak? Ustaz tu anak saya tu, tak ada akal. Tak ada akal. Bila dia pakai seluar ketak, dia ikut syaitan tak? Siapa yang suruh dia pakai seluar ketak tu? Syaitan lah. Bila ikut syaitan, musuh yang paling jahat dan nak menjahanamkan manusia, memang orang tu tak ada akal.
Ini yang Tuhan nak beritahu ni. Yang baca Yasin kita malam Jumaat tak faham, adakah tak? Nampak tak berani jawab? Tuhan kata apa? Siapa yang bawa kitab tapi tak faham sama seperti keldai. Keldai ada akal tak? Tak ada akal. Siapa cakap tu? Allah. Tapi dia tak faham yang Allah cakap. Memang tak ada akal. Syaitan faham juga, cuma dia tak nak ikut je. Betul tak? Ahli kitab faham tak kitab? Faham. Tapi kenapa Tuhan kata keldai? Sebab tak ikut. Yang orang Melayu ni bukan setakat tak ikut, tak faham. Faham tak? Oh, kalau kita cakap panas, memang panas lah. Ni surah Yasin ni. Afala takunu taqilun? Tak ada akal ke? Siapa suruh baca Yasin tetap malam Jumaat sampai tak faham? Siapa suruh? Kalau kita cakap memang menyakitkan, tapi itulah hakikatnya. Berapa ramai yang baca Yasin malam Jumaat, isteri buka aurat. Berapa ramai yang solat tasbih sekali sebulan, anak buka aurat. Tak ada akal ke? Faham tak? Boleh? Ada rasa ke? Ada rasa ke tak ada? Kalau tak ada rasa, lagi tak ada akal. Dua-dua. Sebab itulah sahabat sendiri, bila dia baca Quran, dia tak buat. Dia kata apa? Memang aku tak ada akal. Bila Tuhan kata, kenapa kamu tak mentadabbur Al-Quran? Ataupun hati kamu terkunci, sahabat sendiri mengaku, ya, wahai Tuhan, memang betul hati kami terkunci. Bila dia rasa dia tak faham ayat Quran. Dia tak nampak orang, dia nampak diri dia. Tapi kita baca puluh-puluh tahun tak faham, kita tak rasa bersalah. Sedangkan Tuhan kata macam keldai. Boleh? Yang ni ikut syaitan, Tuhan kata tak ada akal. Baca Yasin tapi bila ambil wuduk buka paik kuat. Ada akal tak? Ada akal ke tak? Okey? Boleh. Kenapa ayat ni Allah mengatakan Jibril dan Kathira? Makhluk yang banyak. Sedangkan kita tahu yang syaitan cuma bisa mukmin je. Kenapa Allah tak ada ayat itu terus Menyesatkan? Kenapa Allah bagi makhluk? Ada selain daripada manusia? Tak. Bila sebut dia bukan menyesatkan manusia saja, sama-sama dia pun, sama-sama jin bersesat juga. Kalau kata manusia saja, habis jin yang sesat tu siapa yang sesatkan? Manusia. Bila kita sesatkan jin, jumpa pun tak pernah. Jadi yang kerja syaitan menyesatkan manusia dan jin. Maka Tuhan sebut jibilan. Okey. Maka akhirnya Tuhan kata apa? Hazihi jahannam. Akhirnya, akibatnya apa dah? Kamu tanggunglah. Inilah neraka jahannam. Apa makna jahannam? Apa makna jahannam? Orang Melayu guna tak berkata jahannam? Jahannam kata aku. Dia ingat main-main. Piramli pun gunakan. 6 jahannam. Apa makna jahannam? Jahannam dalam bahasa Arab ialah satu dalam. Yang kedua gelap. Tuhan nak bagi tahu sifat neraka ni apa dia? Sifat neraka ialah dalam. Dia kalau dibakar dalam lubang yang toha, pendek kan, dia boleh keluar. Tapi Tuhan nak bagi tahu ahli neraka dibakar dalam tempat yang dalam. Yang kedua, gelap. Api kat dunia gelap ke cerah? Pernah jumpa tak api kat dunia gelap, hitam je? Asap hitam, api pun hitam. Pernah jumpa? Tak ada. Tapi neraka hitam dan gelap. Bila dia gelap, macam mana? Oh, lagilah susah sebab tak nampak apa-apa. Itu makna jahannam. Jadi jangan main-main dengan perkataan jahannam. Jahannam habis rumahku. Jangan.
Tak betul lah. Rumah kita bukan gelap pun. Bukan dalam pun. Cuma rusak sikit je. Ha? Ha? Sempit. Neraka ni kan Tuhan tanya, Halim talakti, kamu dah penuh ke? Apa neraka jawab? Hal min mazid, ada tambah ke? Kalau ada tambah, aku boleh membesarkan diri aku. Maknanya neraka ni semua penghuni dia. Tapi bila tambah, dia orang Kelantan panggil apa? Beri. Tahu? Apa dia panggil? Dia masuk semakin banyak, dia membesar. Anjal. Anjal. Itu neraka. Surga tak? Surga apa dah? Seluas langit dan bumi. Neraka sempit je. Masuk lagi, dia membesar. Masuk lagi. Boleh? Okey. Inilah neraka Jahannam allati yang kuntum. Ini orang Melayu pakai juga kuntum ni. Tapi makna dia lain lah. Kuntum apa? Sekuntum bunga. Adalah kamu tu'adun. Kamu dijanjikan. Tengok, Allah tak zalim. Kamu jadi mujrimun, bukan salahku. Bukan salahku. Kenapa? Dah ada perjanjian dulu. Jangan ikut syaitan. Kamu masuk neraka Jahannam, bukan salahku. Sebab apa? Kamu telah dijanjikan dulu. Rasul dah bagi tahu, Quran pun bagi tahu, ustaz-ustaz pun cakap, tapi kamu pilih juga. Inilah yang kamu dijanjikan dulu, yang kamu dulu tak percaya. Tapi di sini mereka percaya tak? Percaya sebab apa? Sebab apa? Ainul yaqin. Dulu ilmu yakin, dengar, tak percaya. Tapi sekarang dah nampak dan duduk dalam. Memang percayalah. Tapi percaya masa tu tak ada faedah. Okey. Boleh Habis dua golongan manusia di akhirat besok. Pertama ashabul jannah, yang kedua mujrimun. Ada tak golongan ketiga? Dia ashabul jannah pun tak, mujrimun pun tak. Ada kok yang jenis tak layak masuk syurga tapi tak nak masuk neraka. Ni kumpulan dia duduk kat mana? Aku tak layak menjadi ahli syurga Firdaus, tapi dalam masa sama aku tak sanggup menanggung panas api neraka. Habis nak duduk kat mana? Tuhan kata ada dua je. Satu ashabul jannah, yang kedua mujrimun. Mujrimun ashabun nar tu Jahannam tu. Okey. Jadi sebab itulah, kalau ikut amalan kita, layak tak masuk syurga? Layak tak? Tak layak. Tapi kita kena minta tak syurga? Ke merendah diri, saya tak layak. Tuhan kata minta, saya tak layak. Kena minta tak? Asyah isteri Fir'aun, banyak tak amalan dia? Asyah isteri Fir'aun banyak? Tak ada. Mana ada? Dia tak sempat nak salat tarawih pun, tak sempat nak tadabbur Quran pun tak ada. Tapi bila dia nak mati, dia minta syurga tak? Dia minta tak? Dia kata apa? Lastu ahla lil firdausi, aku tak layak masuk syurga. Tak. Doa dia apa dah? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Tengok doa Asyah yang baru je masuk Islam. Dia tak kata dia tak layak. Bahkan dia minta yang, wahai Tuhan, binalah untukku apa dah? Apa mana di sisi engkau? Apa mana? Surga yang paling tinggilah, yang duduk sebelah Tuhan. Nampak tak? Dia tak kata aku baru je masuk Islam, tak apalah duduk kat pintu pun tak apa dah. Tak. Dia minta indaka. Barulah dia minta rumah.
Yang penting beda. Di sisi Allah barulah minta rumah. Fil jannah, dalam surga. Jadi pelik kan? Orang kita dah Islam 50 tahun, ibadat 50 tahun, tiba-tiba saya tak layak jadi ahli surga. Yang Asyah ni baru je beriman, minta apa dah? Surga indaka, di sisi engkau. Okey? Boleh? Okey, cukup. Ada soalan tak? Baca Quran dapat? Oh. Baca Quran dapat pahala walaupun tak faham. Okey, saya nak tanya. Kalau solat dapat pahala tak? Solat mesti dapat pahala ke? Ha? Kalau baca Quran mesti dapat pahala, solat mesti dapat pahala, betul? Tapi kenapa ada ayat fawailul lil musallin? Tak. Kita salah pendidikan. Tuhan sebut dalam Quran apa dia? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kita tak belajar ayat tu. Yang kita belajar hadis, 1 huruf 10 pahala. Tapi ayat Quran kita tak belajar. Tuhan kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tak tadabbur al-Quran? Kenapa kamu tak menghayati maksud al-Quran? Ataupun hati kamu terkunci. Cuba faham kata-kata Allah. Kalau kamu tak faham, hati kamu terkunci. Bila terkunci, kamu baca Quran tak dapat pahala lah sebab hati terkunci. Orang dapat pahala ni, saya nak bagi tahu, Allah akan bagi pahala kepada siapa sebenarnya? Ha? Pastilah orang beriman. Kita nak bagi hadiah ni kepada orang baik ke orang tak baik? Pastilah orang baik, orang yang cemerlang. Maka sama juga pahala ni, hadiah yang paling bernilai daripada Allah, pasti Allah akan bagi pada orang yang beriman kepada Al-Quran. Macam mana Allah nak bagi hadiah, pahala kepada orang yang baca tapi tak faham dan tak ikut Al-Quran? Jadi salah kalau kita anggap baca Quran mesti dapat pahala. Salah. Sebab solat pun ada wailun, masuk neraka. Bahkan Tuhan Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, orang pertama dicampak dalam neraka siapa dia? Orang pertama dicampak dalam neraka siapa dia? Ha? Ha? Ustaz lah yang kat depan ni. Ustaz faham tak Quran? Kalau faham Quran pun pertama masuk neraka, yang tak faham langsung lagilah. Kenapa orang yang berilmu yang pertama dicampak dalam neraka? Sebab apa? Sebab apa? Sebab tak ikut. Subhanallah. Bukan sebab tak faham. Kalau tak faham, lagilah. Dah faham dah, tapi tak ikut. Pertama dicampak dalam neraka. Berapa ramai yang baca Quran, berpuluh tahun tak faham. Jauh sekali daripada nak ikut. Macam mana kita boleh bayangkan dia dapat pahala? Jadi pendidikan kita salah. Kita tekankan dapat pahala. Tapi kita tak tekankan apa kewajipan kita pada Al-Quran. Wajib faham dan wajib ikut satu persatu. Okey. Dan cara Nabi. Nabi memang cakap baca 1 huruf 10 pahala. Tapi macam mana cara Nabi baca Quran pada sahabat? Kita tahu tak? Sama tak dengan cara kita? Betulkan tajwid, betulkan makhraj, kemudian khatam, kemudian tutup. Itu ke cara Nabi? Tak. Nabi ambil 10 ayat, baca dengan para sahabat, Nabi bagi tadabbur, Nabi bagi faham, dan Nabi bagi tahu apa perintah Allah dalam ayat tersebut. Dan sahabat buat. Apa larangan Allah, sahabat tinggal, barulah Nabi pindah ayat lain. Itu cara Nabi belajar Al-Quran. Cara Nabi mengajar Al-Quran. Kita tak. Daripada kecil, betulkan tajwid. Sampai ketua, betulkan tajwid. Dah tak sama dengan Nabi. Macam mana nak dapat pahala? Orang yang bercakap, orang yang bagi tahu 1 huruf 10 pahala Nabi, tapi cara dia macam mana? Adakah sama dengan kita? Tak sama.
Sebab itulah timbul ayat Tuhan kata, siapa yang baca Al-Quran, siapa yang bawa kitab Al-Quran tapi tak faham, Tuhan kata macam keldai. Macam keldai. Siapa tu? Ahli kitab. Ahli kitab ni dia baca tak Quran? Baca, dia faham tak? Faham. Sebab tu Tuhan panggil ahli kitab, pakar kitab, menunjukkan dia faham. Tapi kenapa Tuhan kata keldai? Sebab tak ikut. Berapa ramai yang baca Quran, anak isteri buka aurat, makna baca tapi tak ikut, keldai lah. Kasarlah kan? Tapi itu ayat Al-Quran, surah Jumaat. Yang tu Tuhan kata surah Yasin, afala takunu taqilu. Baca Quran tapi ikut syaitan. Kadang-kadang baca Quran, pergi solat, lepas tu baca Quran, lepas baca Quran dia buat apa? Dia pergi joget dengan anak isteri, buka aurat. Afala takunu taqilu. Tadi baca Quran, sekarang menentang Allah. Okey. Sebab itulah saya tulis satu buku kecil, kewajipan tadabbur Al-Quran dan kepentingannya. RM3 je, belilah buku tu. Bila kita beli buku tu, barulah kita rasa yang kita buat selama ni belum betul, belum menepati cara Nabi. Baca tutup, baca tutup. Tak. Baca mesti faham. Bila tak faham, belajarlah, bertanyalah. Ada perintah Allah, laksanakan. Ada larangan, tinggalkan. Barulah pindah ayat lain. Okey? Boleh? InsyaAllah. Ada soalan lain? Tak ada? Okey. Saya bukan nak marah, tapi saya nak bagi tahu, saya sendiri pun rasa rugi. Sebab saya daripada kecil sampai ke umur 40 baca Quran tak faham. Saya rasa rugi. Jadi saya rasa saya tak hormat kata-kata Allah. Allah nak bagi tahu sesuatu, Allah nak bagi nasihat, Allah nak bagi arahan, tapi saya baca tak peduli apa yang Allah nak cakap. Yang saya fokus ialah nak pahala. Ya Allah, mana saya tak angkat Quran di tempat yang sepatutnya. Okey? Saya rasa cukup setakat ini. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.